Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua murid-murid, sidang penonton, guru-guru yang sama menonton video pada kali ini. Saya doakan semoga semua dalam keadaan yang sihat dan semua dalam keadaan yang sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita di dalam musim PKP ini. InsyaAllah pada video kali ini saya akan berkongsi berkaitan dengan pelajaran khot rikaah, menulis huruf tunggal iaitu huruf zai hingga huruf ghain. Di mana sebelum ini video yang pertama saya dah berkongsi bermula dengan noktah, titik huruf, titik ukuran sehingga huruf ra dan sebab huruf ra itu bentuknya sama macam huruf zai, jadi pada video yang pertama tu saya dah tunjukkan sikit huruf zai, tapi pada video yang kedua ini insya-Allah kita akan ulang sikit dan kemudian kita akan cuba tulislah habiskan sehingga huruf ghain insya-Allah. Sebelum mula, insya-Allah murid-murid semua boleh bersedia dengan peralatan semua, peralatan masing-masing, alat tulis, pensil khot, buku dan sebagainya lah, apa yang diperlukan untuk menulis khot. Dan Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton dan semua murid-murid yang sudi belajar, yang sudi menonton pelajaran khot rikaah ini melalui video yang Ustaz usahakan ini. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe dan like dan share video ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua insya-Allah. Baik, untuk permulaan Ustaz akan mulakan dengan satu garisan. Kita boleh buat satu garisan di kertas. Kalau kamu nak guna buku pun boleh, nak guna kertas kosong pun boleh, tak ada masalah. Ikutlah keperluan mana yang kamu ada di rumah tu, boleh ya, tak ada masalah. Okay, macam Ustaz ni, Ustaz guna kertas kosong lah ya, insya-Allah. Baik, Ustaz gunakan buluh. Okay, Ustaz gunakan buluh. Ini nama dia, salah satu peralatan menulis khot. Ustaz menggunakan buluh dan dakwat. Ni dakwat dia. Okay, ni dakwat dia dan ni buluh. Okay, kamu kalau ada di rumah, jika ada yang biasa menggunakan peralatan-peralatan macam ni, boleh kamu gunalah. Kalau yang tak ada, tak apa. Boleh guna pensil khot mechanical yang siap telah diasah. Dan juga boleh gunakan pensil kayu, boleh, tak ada masalah, insya-Allah. Okey, kita akan menulis huruf ra. Ustaz akan ulang sikitlah sebab huruf ra ni dia badan dia sama macam huruf zai. Okey, jadi Ustaz tulis dulu huruf ra khot nasah. Kenapa Ustaz tulis dulu huruf ra khot nasah? Sebab kalau Ustaz tulis terus khot rikaah, Ustaz takut ada murid yang dia keliru. Sebab khot rikaah ni bukanlah khot yang biasa ditulis ataupun yang biasa diamalkan, kan. Jadi kamu biasa tulis ataupun kamu biasa nampak tulisan khot ini dia menggunakan tulisan khot nasah. Kamu baca Quran, kamu tulis jawi kan. Jadi kita menggunakan khot nasah. Tapi rikaah ni kita jarang guna. Jadi Ustaz akan tulis huruf ra khot nasah supaya kamu nampak ini beza dia. Maknanya ini beza khot rikaah dan ini beza khot nasah ya. Insya-Allah. Okey, Ustaz akan tulis huruf ra.
Okey, ini hot nasah. Okey, hujung dia kita lukis. Okey, kemudian kita boleh colorkan dia. Okey, ini huruf ra. Kalau huruf zai, kita boleh tambah satu titik dekat atas. Okey. Ini huruf zai ataupun huruf ra. Bentuk huruf ra hot nasah, ya. Baik. Sekarang ni ustaz akan tunjukkan huruf ra mengikut kaedah gaya hot riq'ah, ya. Hot riq'ah. Okey, bentuk dia yang pertama dia berada di atas garisan, ya. Kalau kat sini kamu nampak huruf ra ataupun huruf zai hot nasah, dia berada di bawah. Ni bawah garisan. Nampak? Yang ini atas. Ni kena faham dulu, ya. Ini hot nasah. Tapi kalau hot riq'ah, dia berada di atas. Dia berada di atas garisan. Okey, kita tarik. Okey, kemudian ujung dia tu kita akan lukis. Macam tu. Okey, nampak? Okey, dia simple je. Tak susah, senang, insya-Allah. Okey, dia punya garisan dia macam ni. Okey. Jadi panjang dia ni 3 titik. 1 2 3. Okey. Ni tinggi dia ni lebih kurang 1 titik. Okey. Bila kamu buat huruf ra ataupun huruf zai hot riq'ah ni, dia cara dia, kita letak alat tulis kamu tu, pensil kamu tarik ke bawah. Menghala ke bawah. Okey, dia mesti menghala ke bawah dan dia serong, ya. Menghala ke bawah dan ke kiri. Okey, nampak? Okey. Dan yang penting dia berada di atas garisan. Dia tak boleh kita buat macam ni. Huruf ra. Ini kalau garisan dia dekat sini, dia salah. Sebab itu kalau dalam periksa UPKK, kalau kamu tengok soalan tu dia tidak letakkan garisan, tetapi bila kamu diminta untuk salin semula, dia ada letakkan garisan. Dekat situ sebenarnya ada penilaian dia. Ya, siapa yang buat huruf ra macam ni, dia letak bawah garisan, maknanya dia akan ditanda salah lah, ataupun mungkin akan ada pengurangan markah, ya. Jadi bila buat huruf ra ataupun huruf zai, tarik. Lepas tu hujung dia ni kamu kena lukis. Boleh guna pensil biasa ataupun pensil yang tajam untuk kita dapatkan bentuk di hujung dia. Lepas tu baru kita warnakan dia. Okey. Panjang dia ingat 1 2 3 titik. Okey, ni dia punya garisan. Dia ke bawah, ya. Dia mengalir ke bawah. Okey. Huruf zai. Huruf zai. Okey. Ni huruf zai. Tak akan tambah 1 titik ke atas. Macam tu je. Tak susah, ya. Kalau hot nasah ni mungkin dia agak rumit sikit kan. Sebab dia nak kena tarik, nak jaga atas garisan, bawah garisan. Lepas tu yang hujung ni dia perlu dilukis. Nak bagi tajam dia. Dan tak semua murid dia dapat buat sebenarnya. Ya, menulis hot ni dia bukan mudah, dia susah. Tapi kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT bagi kita mudah untuk kita menulis, ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Ok,
Okey, dia kena banyak kali latihan. Contoh latihan banyak kali, kamu tulis banyak kali. Ni sekali tak jadi, buat lagi. Tulis lagi. Buat sampai jadi. Banyak kali buat. Tulis. Okey. Latih macam tu lah. Ya. Jangan putus asa. Kalau sekali tak jadi, kamu dah tak nak tulis. Kan? Jangan macam tu. Jangan putus asa. Kena sentiasa berlatih dan insya-Allah kamu akan dapat bentuk tulisan yang baik. Okey, pastikan dia berada di atas garisan. Kalau yang ni dia nampak ni. Semua dia mesti berada di atas garisan ya. Jangan buat dia bawah garisan. Ingat, ini sebab Ustaz buat perbezaan. Kalau kebiasaannya huruf ra kita buat bawah garisan kan. Tapi kalau rikaah jangan buat bawah garisan ya. Rikaah mesti di atas garisan huruf ra dan huruf zai. Okey, kemudian kita masuk kepada huruf yang seterusnya, huruf sin. Okey, baik, huruf sin. Huruf sin, kita tengok macam mana bentuk huruf sin, khot, rikaah. Okey, Ustaz buat satu garisan. Okey, seperti biasa Ustaz akan tulis dulu huruf khot nasah ya, supaya kamu nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Khot nasah huruf sin ya. Okey, mangkuk dia ni kita buat di bawah. Kita akan buat dia di bawah garisan. Lepas tu kita akan pusing macam ni. Okey, huruf sin ataupun huruf shin. Okey, kamu kena faham dulu yang ni berkaitan dengan garisan ya. Ustaz nak terangkan dulu berkaitan dengan garisan. Bila sebut huruf sin ataupun huruf shin, dia punya gigi dia berada di atas, mangkuk dia berada di bawah. Ini untuk nasah. Okey, ni biasa yang kamu nampak ataupun kamu tengok kan. Ataupun kamu biasa tengok dekat Quran ataupun kamu baca jawi dan sebagainya, ni biasa kamu tengok. Jadi kalau huruf khot rikaah, dia sebenarnya dia ada dua bentuk. Tapi Ustaz tunjukkan bentuk yang pertama dulu. Okey, apa beza huruf sin, khot nasah dengan khot rikaah? Ustaz nak minta kamu, cuba kamu tengok, perhatikan. Okey, yang pertama kita tengok bentuk gigi dia. Tengok. Dia ada beza kan. Kalau yang ini dia ada bentuk bergigi. Kalau yang ini kita akan buat cara dia macam ni. Kamu akan buat dia naikkan sikit, tapi kita terus straight ke bawah. Ni. Terus dia naik, turun. Macam tu. Okey. Dia bukan bengkok. Ya, dia bukan macam ni. Kalau macam ni dia salah. Okey, dia kena lurus. Lurus saja, tak susah. Macam contoh ni di atas satu garisan. Naikkan sikit macam kita buat huruf ba. Turun. Lurus. Okey. Panjang dia. Ya, panjang dia 3 titik. 1, 2, 3. Okey, dia ada beza masa kita buat huruf ba khot rikaah kan, yang bentuk yang pertama dulu, yang tengok video pertama Ustaz tunjukkan. Kalau bentuk ba, dia akan straight turun. Kemudian kat sini kita akan buat lengkungan.
Ni ba. Tapi kalau huruf sin, kalau huruf sin kita akan terus ya. Naikkan sikit, turun. Terus ke bawah. Tu. Okey, kita tengok dia punya mangkuk dia pula, ya. Dia punya mangkuk dia. Kita akan ambil, berhenti ya, berhenti kat sini. Okey, kat sini kamu berhenti dan kita akan buat dia punya mangkuk dia. Tengok Ustaz buat. Ambil sikit daripada atas sini, tarik ke bawah. Okey, sini dia akan ada lebih sikit, dalam lebih kurang setengah titik. Ya, ukuran dia tak besar kat sini, ya. Baik. Kemudian kita akan buat dia punya mangkuk dia. Tolak ke bawah. Ni tolak ke bawah. Kemudian kita akan pusingkan dia. Kita akan pusingkan dia. Yang ini nipis. Okey. Yang ini nipis. Ni turun. Dia macam ni. Dia punya ukuran dia. Dia bukan kita buat bulat macam ni. Tengok ya Ustaz buat. Contohnya kamu buat macam ni. Ini bukan ya. Yang ini dia ada kesilapan sikit dekat sini. Yang ni tak betul ya. Tengok sekali lagi Ustaz buat. Kita naikkan straight, turun. Panjang dia 3 titik saja, tak besar. Yang tak panjang. Okey, kemudian kita tarik sikit, buat gigi macam ni. Gigi. Nampak gigi tu. Ataupun taring. Taring sikit, taring kontut sikit kat situ. Kemudian ambil daripada sini, turun. Ni turun dulu, turun. Sini baru kita pusingkan dia. Sini kita akan pusingkan dia dan di sini dia akan dapat nipis ya. Kamu kena pusingkan dia. Okey, dalam dia ni 2 titik saja. Tak besar. Okey. Dan yang penting di sini dia berada di atas garisan. Ini kebiasaannya, kesilapan yang biasa murid-murid akan buat. Biasanya ni. Okey. Tengok ya. Biasanya dia akan buat macam ni. Sebab apa jadi macam ni? Sebab dia dah biasa tulis hot nasah kan. Hot nasah mangkuknya berada di bawah. Okey, jadi bila tulis hot rekaah, dia pun buat sama macam ni. Kalau dalam peperiksaan, kamu akan rugi sikit lah. Markah tu akan dipotong. Dia tak betul sebab mangkuk dia mesti berada di atas garisan. Tu sebab Ustaz buat dua hot kat sini. Ni nasah, yang ni sulus. Tengok. Nampak? Dia atas garisan. Jadi kamu kena naikkan sikit. Kamu kena agak kat sini. Dia punya tinggi dia. Ya. Kita bolehlah letak dalam 2 titik kat sini. 2 titik kita buat. Nampak Ustaz buat. Dia kat sini turun. Tinggi sikit. Kita nak mula tu tinggi sikit. Kalau kamu mula huruf sin dekat sini atas garisan, dia akan kantoi lah kat bawah ni. Okey, nampak? Contoh kat garisan ni, kamu mula huruf sin, ya, kita nak buat huruf sin ni. Kamu mula atas garisan. Lepas tu kamu turun. Memang dia punya mangkuk dia memang akan kat bawah. Nampak? Dia akan kat bawah. Bila dia kat bawah sini, bila dia berada di bawah, dia akan salah. Jadi untuk permulaan kita buat huruf sin ni, kita kena naikkan sikit. Kamu kena buat anggaran naikkan sikit sini. Turun. Kemudian kita buat dia punya mangkuk dia. Itu pusing. Okay, ini kena latihan ya. Kamu kena berlatih. Ustaz cuma bantu untuk tunjuk cara. Jadi kamu berlatihlah ya. Buat banyak kali. Dalam dia 2 titik. Okey, dalam dia 2 titik. Okey, Ustaz buat lagi sekali kat sini. Tengok huruf sin. Huruf sin.
Naikkan, turun. Ni turun je ke bawah. Okey, turun. Kalau garisan ni dia tidak lebih terlalu bawah ataupun dia tidak terlalu menjunam. Ni kalau ni dia terlalu menjunam. Nampak? Ni terlalu menjunam ke bawah. Naik sikit, turun. Okey. Straight, kemudian kita buat dia punya mangkuk dia. Ni kalau macam ustaz ni, nampak? Dia bila dia terlalu rendah, bila kita tarik ke bawah ni, dia kantoi lah kat sini. Nampak tak? Jadi dia kena tinggi sikit. Tinggi lagi sikit. Nampak? Turun. Naik turun. Buat taring dia. Kemudian kita turun. Baru dia ngam. Dia kena berlatih. Yang ni hujung dia ni tolak ke kanan. Ya, arah ke kanan. Dia kena tinggi sikit ya. Yang ni. Kalau tak, biasa kita buat dia punya mangkuk tu, dia akan kantoi. Macam ni kalau ustaz sambung terus, dia jadi tak cantik lah. Dia jadi tak cantik. Pasal dia tak dapat yang tepi sini. Ni. Yang setengah titik. Yang ni satu titik. Mangkuk dia macam ni. Turun. Mangkuk turun. Lepas tu sini pusing. Okey. Baik. Dalam dia 2 titik. Okey. Jika huruf shin. Shin 3 titik. Jadi kita jangan buat titik dia macam ni. Kalau hot rikaah, Ustaz dah tunjuk pada video yang pertama itu. Kalau hot rikaah ni, titik dia kalau 3 dia begini. Nampak macam ni. Okey. Jadi kat sini kita buat macam ni. Okey. Okay. Kalau sin, tak ada titik. Dia biar macam tu je. Okey, boleh. Okey, jadi tengok huruf ra kita dah belajar tadi, huruf zai, huruf ra. Buat dia punya tajam dia. Okey, kemudian huruf sin. Straight turun ke bawah. Buat mangkuk dia. Turun. Pusing. Okay. Yang penting sekali apa yang Ustaz harapkan untuk huruf sin ni, mangkuk dia. Ni yang penting. Ni. Kawasan sini dia mesti kena buat atas garisan. Ya, kamu tak boleh buat macam hot nasah. Ni nasah dia mangkuk dia mesti berada di bawah. Okey, tapi kalau rikaah dia mesti berada di atas. Ni kena ingat mana-mana pun huruf yang ada mangkuk. Contoh huruf sin, shin, lagi apa? Huruf sod, huruf dot. Dia mesti berada di atas garisan, ya. Kamu kena ingat yang tu. Insya-Allah. Kita teruskan selepas ini huruf okey, huruf sod dan huruf dot, insya-Allah. Okey, baik, kita teruskan dengan menulis huruf sod, ya. Huruf sod. Huruf sod dan huruf dot. Okey, Ustaz akan tulis huruf sod dan huruf dot mengikut tulisan hot gaya nasah dulu, ya. Okey, nasah kita akan naik dan kita turun. Tarik ke bawah. Kemudian Ustaz akan buat dia punya taring dia. Pusing. Okay, yang ini kita kena buat dia tajam.
Okey, ini huruf short ya, ataupun huruf dot untuk hot nasah. Baik. Kemudian Ustaz akan tunjukkan cara untuk kita menulis huruf short hot rek'ah. Yang pertama, bila kita menulis huruf short ataupun huruf dot hot rek'ah, kita tak boleh tulis dia dekat atas garisan. Kita tak boleh mula kat sini. Sebab apa? Tengok. Bila kita mula dekat sini, contoh yang Ustaz buat dulu. Okey, kita mula dekat sini dan kita buat dia punya mangkuk dia kat bawah kan. Jadi apa masalah dia dekat sini sebenarnya? Okey, baik. Tengok ya. Okey. Huruf short kalau hot rek'ah, dia mesti berada di atas garisan. Seperti huruf sin dan huruf shin ya, yang sebentar tadi baru Ustaz terangkan ya. Baik. Jadi bila kita mula dekat atas garisan, dia akan dapat mangkuk dia berada di bawah. Jadi bila dalam kedudukan yang begini, dia akan salah ya. Dia tak betul daripada segi sudut kedudukan garisan huruf tersebut ya. Huruf short ni lah. Jadi macam mana cara dia? Okey, kita akan tinggikan sikit. Kita akan mula dengan tinggi ya. Contohnya kat sini Ustaz buat 3 titik. Ni contoh anggaran ya. Ustaz buat 3 titik. Contohnya kamu boleh agak sendiri. Tak apa Ustaz, saya boleh saya rasa saya boleh agak. Saya mula daripada sini. Bila saya buat dia punya lengkungan huruf melengkung bawah ni, mangkuk dia ni, dia memang betul-betul atas garisan. Tu tak apa, tak masalah. Kalau orang yang mahir, orang yang dah biasa tulis hot rek'ah ni, dia dapat agak. Dia dapat agak, huruf tu dia akan jatuh di atas garisan. Ya. Tapi kalau untuk yang kamu rasa susah, kamu nak agak, jadi kita boleh gunakan titik ya. Contoh Ustaz letak 1, 2, 3 titik. Okey. Ini untuk membantu, tapi kalau kamu rasa kamu boleh buat tanpa buat titik, tak ada masalah, buat dia terus. Okey. Baik. Okey, 1, 2, 3 titik Ustaz akan mula kat garisan. Ni Ustaz buat garisan. Garisan ni adalah garisan yang ini. Okey. Okey, baik. Okey. Kita naikkan dia. Okey. Okey, berapa titik dia punya tinggi ni? Ya. 2 titik saja, ya. 2 titik. 1, 2. Kalau nasah tadi ni, kita kena buat dia panjang sikit. 1, 2, 3. 3 titik nasah ya. Kalau rek'ah dia pendek. Dia kecil-kecil huruf dia. Baik, kemudian Ustaz akan tarik ya. Ini Ustaz akan tarik daripada sini. Tengok. Ustaz tarik daripada sini dan kita akan tarik ke bawah. Kita akan tarik ke bawah. Dan dalam keadaan yang melengkung sedikit ya. Melengkung sedikit. Macam tu. Okey. Kemudian kita akan buat dia punya mangkuk dia. Mangkuk dia Ustaz akan bawa dia turun sini, sikit saja dia keluar. Dalam setengah titik saja. Okey, kemudian kita akan buat dia punya mangkuk dia. Ni taring ya, taring sebelum kita buat dia punya mangkuk bawah dia. Sikit je. Tengok, ni contoh garisan. Kita buat sikit. Kalau nasah, dia kena tarik panjang. Dia panjang sikit. Nampak beza dia, kan? Baik. Kemudian Ustaz akan tolak ke bawah. Tolak ke bawah. Kita akan pusing. Ini kena naikkan dan dia pusing.
Yang ni kena nipis, ya. Bahagian ni dia kena nipis. Besar mangkuk dia ni dua titik saja. Okey, okey, Ustaz buat lagi sekali. Huruf dot di atas garisan. Okey, 1 2 3. Pelan-pelan tarik ni kena tarik pelan-pelan. Buat lengkungan sikit. Okey, lepas sikit je, jangan lepas banyak, sikit je. Okey, kemudian kita akan buat dia punya taring dia. Nampak situ. Okey, kemudian kita akan buat dia punya bahagian bawah dia ni, lengkungan dia. Ini dia macam tu. Kemudian kita pusing. Okey, baik. Dalam dia ni dia muat 2 titik. Kalau nasah, okey. Kalau nasah tadi ni kita boleh dapat 3 titik. 1 2 3. Nampak dia agak besar sikit, tapi kalau rekaah ni sebenarnya dia kecil sikit, ya. Dapat 2, dalam lebih kurang 2 titik lah. Yang penting dia mesti berada di atas di atas garisan. Okey, tengok lagi sekali Ustaz buat. Kita naikkan. Okey, kemudian ambil daripada sini, tarik ke bawah. Okey, berhenti. Mesti kena berhenti, jangan kita terus buat, kena berhenti. Kemudian ambil daripada sini, tarik ke bawah. Sikit saja dia keluar. Okey, kemudian ambil daripada hujung ni. Okey, tarik ke bawah, turun, berhenti. Okey, kemudian daripada sini kita pusingkan dia dan dapatkan nipis. Yang ni kena nipis. Okey, buat dia mengalir ke kanan. Dan dia mesti berada di atas. Kedudukannya adalah berada di atas garisan. Okey. Baik, ini untuk huruf short dan huruf dot, ya. Huruf short dan huruf dot. Ustaz dah tunjukkan di sini bentuk hot nasah dan hot rik'ah, ya. Baik. Apa yang penting yang perlu kamu ambil perhatian dalam penulisan hot rik'ah, khususnya huruf short dan huruf dot ini, yang penting kalau dalam peperiksaan pastikan dia berada di atas garisan. Sebab kebiasaannya lah, ya, kebiasaannya pengalaman Ustaz menanda kertas peperiksaan UPKK sebelum ni pun, pelajar biasa je dia akan sama, ya. Biasanya pelajar dia akan buat sama, murid dia akan buat sama ni. Ni kepala dia sama, dia takkan nampak beza, ya. Dia tak apalah, kita faham, kan, kita faham, tapi kedudukan garisan tu mesti kena betul. Okey, kedudukan garisan mesti kena betul. Tapi kalau kamu buat dah lah lebih kurang sama macam hot nasah, lepas tu kedudukan garisan tu kamu buat salah, kan, kamu buat macam ni. Ini kedudukan dia salah. Bentuk betul, bentuk huruf dia betul, cuma kedudukan garisan patutnya dia berada di atas garisan macam ni, ya. Mungkin kalau macam ni akan ada pemotongan markah lah sikit kat situ, ya. Baik, jadi berhati-hati huruf yang ada bentuk mangkuk macam ni mesti berada di atas garisan untuk hot rik'ah sahaja. Okey, untuk hot nasah dia tetap berada di bawah garisan.
Okey, seterusnya kita akan masuk kepada huruf yang seterusnya, iaitu huruf ta dan huruf za, insya-Allah. Okey, kita akan mula untuk menulis huruf ta dan huruf za. Okey, sebelum tu Ustaz akan tulis dulu huruf ta kod nasah. Okey, huruf ta. Dan kita akan buat dia punya kepala dan dia punya tiang. Huruf ta ataupun huruf za kita letak titik. Okey, ni untuk kod nasah. Biasa tengok yang ni kan. Jadi saya rasa tak ada masalah. Kamu dapat kenal huruf ni, huruf ta dan huruf za. Okey, kita akan tengok pula bagaimana penulisan untuk kod rik'ah. Okey, huruf ta dan huruf za kod rik'ah. Okey, Ustaz tulis dulu di sini. Tengok. Okey, berhenti. Kemudian kita akan buat dia punya ekor dia. Okey, tiang dia ni menggunakan huruf alif. Nampak? Okey, tiang dia menggunakan huruf alif. Kalau yang ini pun sebenarnya dia huruf alif. Dia huruf alif sama. Cuma dia ada tambahan kepala huruf. Tapi kalau kod rik'ah, dia tak ada. Dia memang menggunakan huruf alif kat sini. Ya, tiang dia ni tinggi dia 3 titik macam kita buat huruf alif. Sama. Okey, panjang ni dia punya ekor dia ni 2 titik. Panjang ekor dia. Okey. Ini huruf ta dan huruf za. Huruf za tak susah, kamu cuma tinggal letak titik saja di sini. Okey, kedudukan garisan dia mesti berada di atas garisan. Dia tak boleh berada di bawah. Dia maknanya dia sama macam kod nasah ya. Cuma perbezaan dia di sini daripada segi bentuk ya, daripada segi tiang dan daripada segi bentuk dia kat sini. Yang ini dia membulat sikit sebenarnya. Ya, dia lebih bulat. Yang ini dia ada nampak dia panjang sikit kat sini, dia besar. Ni kod nasah ya, tak sama macam kod rik'ah. Tapi kebiasaannya di dalam peperiksaan, murid-murid dia akan tulis tak ada beza pun yang ni. Okey, yang ini memang dia sama. Yang ni. Ini sama. Okey, jadi tak apa. Yang penting kita tengok dia punya, kita cari juga di mana ada yang boleh kita nak bagi dia markah. Kat mana tiang. Kalau tiang kita minta dia buat kod rik'ah, ya, tiang dia ikut kod nasah. Jadi kat situ dia akan salah. Okey, jadi pastikan kamu ingat kalau kod rik'ah ni dia mestilah dia punya tiang dia menggunakan huruf alif kod rik'ah tu sendiri. Ya, baik. Huruf ta ya. Kat sini dia 2 titik sebenarnya panjang dia ya. Ustaz detailkan lagi. Ni panjang dia ni 2 titik. Nipis melengkung ya. Ni panjang 2 titik. 2 titik. Okey, kemudian kita tarik bawah. Okey. Sini dia 1 titik. Besar dia. Ini pun dia sama 1 titik. Yang ini dia punya panjang dia ni 2 titik. Yang macam ni. Okey. Baik. Ini untuk huruf ta dan huruf za. Yang penting kamu kena ingat huruf
za, huruf ta, nasa dia ada kepala. Huruf ta dan huruf za, khat rikaah dia tidak ada kepala. Ya, tidak ada kepala. Jangan buat dia ada kepala. Dia kosong macam ni. Dia menggunakan huruf alif. Alif khat rikaah. Tarik je ke bawah. 3 titik panjang dia. Letak kat sini. Okey. Kita dah habis huruf ta dan huruf za. InsyaAllah kita akan masuk kepada huruf yang seterusnya. Huruf ain, ya. Huruf ain, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Ustaz teruskan lagi untuk menulis huruf ain, ya. Huruf ain, bentuk huruf ain, khat nasah. Okey, ain ni antara huruf yang agak susah, ya. Huruf yang agak susah untuk dibuat sebab dia ada kepala dia ni, dia kena lukis. Dia kena buat lukisan sikit dia punya kepala dia. Okey. Yang ini dia kena lukis. Okey, ambil jarak sikit ke depan. Tarik. Kemudian kita buat pusingan. Okay. Dan kemudian kita berhenti untuk kita buat dia punya ekor dia. Huruf ain. Okey, ini ain khat nasah, ya. Dia memerlukan satu kesabaran lah untuk kita buat ni sebenarnya. Dia agak susah sikit nak bentuk sebab dia banyak dia punya. Macam sini dia kena perhatikan dekat rumah ni, ya. Bentuk kepala dia ni, ya. Ini untuk khat nasah lah, ya. InsyaAllah untuk khat rikaah dia mungkin mudah sikit, insyaAllah. Okey, khat rikaah kita akan mula. Kalau ingat titik 2, titik 2 khat rikaah, nampak tak? Ingat tak titik 2? Masa video pertama Ustaz dah terangkan. Kalau nasah titik 2 dia macam ni. Kan, kalau rikaah titik 2 dia macam ni. Jadi kita akan mulakan dengan yang ini. Ni untuk kepala. Macam tadi nasah Ustaz buat lukisan kan. Ustaz buat bentuk dia macam ni. Lepas tu kita buat pelan-pelan. Tapi kalau rikaah ni dia mudah sikit. InsyaAllah. Jadi kita mulakan tolak. Tolak sikit. Nampak? Okey, kita tolak. Kemudian Ustaz akan buat dia ke bawah. Macam tu. Ke bawah. Kemudian kita akan pusing. Dan kita akan buat dia punya ekor dia. Okey, sekali lagi Ustaz buat. Tolak. Turun. Yang ni kita ambil dia setengah. Setengah. Okey. Untuk khat
khot rik'ah. Okey, nampak. Ini dia setengah, ya, setengah titik. Dia kena dipanjangkan sikit. Contoh macam ni, kamu dah tolak ke bawah. Yang ini dia perlu kamu kena ambil dekat sini. Ni setengah titik ni, setengah titik ke depan. Kena ambil depan sikit sini. Itu. Okey, pusing. Okey, panjang, tinggi ataupun ukuran dia ni, dia 3 titik saja, dia tak banyak. Okey. Kalau khot nasah tadi tu dia 5 titik. Ya, khot nasah dia 5 titik. Okey. Kamu boleh tengok dekat situ khot nasah dia 5. Dia 5 titik. Ini 5 titik. 1 2 3 4 5. Dia tinggi, ya. Tinggi dia ni 5 titik. Kalau khot rik'ah dia cuma 3 titik saja. Okey. Jadi ustaz terangkan lagi. Okey, kita tengok yang dia punya kepala dia, ya. Kepala dia 1 titik. Atas. Kepala dia kecil je. Okey, 1 titik. So daripada sini kamu boleh buat titik 1. Tarik sini. Tarik macam tu. Dia lurus. Buat lurus. Okey. Panjang dia. Okey, 1 titik saja. Kemudian kita akan buat dia punya tengkuk dia. Tengkuk dia dia buat agak melengkung sikit, ya. Melengkung sikit. Okey, kemudian kita akan masuk kepada kita nak buat dia punya bulatan dia ni. Bulatan ataupun separa bulat dia, ya. Separa bulat dia. Yang ini kamu kena ambil jarak sikit, ke depan sikit. Dia tak boleh ambil sampai sini, dia jarak dia setengah titik saja. Nampak? Ni kat sini setengah titik. Jadi ustaz akan ambil daripada sini. Setengah titik saja ustaz akan pusing dan turun. Macam tu. Okey. Tekan turun. Okey, yang ini belakang dia ni dia akan lebih, ya. Dia akan lebih sikit. Dalam lebih kurang setengah titik daripada dia punya kepala. Dia punya badan belakang dia tu. Okey, kemudian kita pusingkan. Pusingkan pelan-pelan. Okey, berhenti. Sampai dekat sini kena berhenti. Kenapa kita kena berhenti? Sebab kita nak lukis dia punya bentuk yang ekor dia ni. Macam tu. Okey, boleh. Okey, ekor dia ni 1 titik. Ni dia berhenti kat sini. Dia tinggi dia ni 1 2 3. 3 titik. Okey, boleh. So, kita warnakan dia. Okey. Okey, ini untuk huruf ain, ya. Huruf ain. Okey, ustaz buat huruf ngah. Titik 1. Ghain ni. Huruf ghain. Okey, 1 titik. Kat situ. Kemudian turun, bengkokkan sikit. Bengkokkan sikit kat sini. Okey, nampak kat situ. Kemudian kita ambil kat sini, turun. Ni lebihkan sikit, lebih kurang setengah titik. Dia punya belakang dia tu, ya, belakang dia.
Kemudian kita pusing. Okey, pusing, kita buat dia punya ekor dia. Ekor dia. Okey, boleh tulis dia punya titik dia. Titik dia boleh tulis kat atas ni. Okey, baik. Okey, sekali lagi Ustaz buat ya. Tengok. Ustaz tulis kat sini supaya kamu nampak beza dia dengan khot nasah. Okey. Tengok kepala dia dulu. Kepala dia kalau nasah kita lukis kan. Kalau rikaah kita tak lukis, kita tarik. Tarik daripada kanan ke kiri. Ya, kanan ke kiri dalam anggaran satu titik kepala dia. Kemudian kita buat lengkungan. Okey, buat lengkungan. Kemudian kita kena ambil jarak lebih sikit, setengah titik ke depan untuk kita buat pusingan badan dia. Okey, lebihkan sedikit, setengah titik. Okey, kemudian kamu pusingkan. Yang ni kena nipis. Ya. Bahagian ni dia kena nipis dan kemudian dia tebal semula. Sebenarnya untuk buat huruf Ain ni banyak benda yang perlu kita tengok ya. Perlu kita perhatikan supaya kita dapat bentuk yang baik lah. Okey. Kalau huruf Nga, huruf Jawi kan, titik 3 lah kat atas buat. Macam tu. Okey, jadi belakang dia setengah titik, atas dia ni satu titik panjang dia. Lebih dia ni tak banyak, dalam setengah titik juga. Kemudian dia punya badan, tinggi badan dia 3 titik. Panjang kamu nak buat dia punya ekor dia ni satu titik saja. Okey. Tempat yang nipis dekat sini. Tapi kalau kamu tengok dekat khot nasah ni, dia ada beberapa lagi tempat nipis. Contohnya dekat kepala dia ni kan, bahagian sini. Tapi kalau dekat rekaah ni, tempat yang nipis dekat sendi dia kat sini. Okey. Kedudukan garisan. Okey, kedudukan garisan dia sama macam khot nasah ya. Sebahagiannya berada di atas dan sebahagiannya berada di bawah. Sama macam huruf jim ya. Sebelum ni kita belajar huruf jim. Kita buat huruf jim. Okey, contoh huruf jim. Huruf jim pun kita akan buat dia di separuhnya berada di atas garisan dan sebahagiannya berada di bawah garisan. Ini masa video yang pertama Ustaz ada terangkan kan. Jadi huruf kita dah nampak kat situ, huruf yang berada di atas garisan dan huruf yang berada di bawah garisan. Kalau huruf Ain, huruf Nga, Wain, ini dia boleh kita letakkan di ekornya ni, dia punya ekornya di bawah garisan. Dia bukan berada di atas garisan ya. Ada huruf, ingat huruf khot rikaah ni hanya beberapa huruf saja yang dia berada di bawah, sebahagiannya di atas garisan dan sebahagiannya berada di bawah garisan. Majoritinya, kebanyakannya huruf-huruf khot rikaah ni dia berada di atas garisan ya. Baik, insyaallah Ustaz dah tunjukkan huruf zai sehingga huruf ghain. Kita campur huruf jawi satu, huruf Nga. Jadi insyaallah selepas ni Ustaz akan tulis sekali lagi daripada huruf zai, huruf ra, zai sampailah huruf Nga ya, huruf ghain insyaallah. Okey, Ustaz akan tulis, kita ulang balik daripada huruf ra, zai sehinggalah huruf yang terakhir. Kita belajar hari ni huruf Nga ya, huruf Jawi ataupun huruf ghain. Huruf ghain huruf Arab. Huruf Nga huruf Jawi ya. Baik. Okey. Kita tulis dulu huruf yang pertama, huruf ra. Ingat huruf ra
tarik ke bawah. Tarik ke bawah dan kita buat dia punya ekor dia. Jom tu. Kena lukis ya. Huruf Ra, kemudian huruf Zai. Okay. Huruf Ra dan huruf Zai berada di atas garisan. Okey, huruf Ra dan huruf Zai berada di atas garisan, kemudian huruf Ra, Zai, Sin, ya, huruf Sin. Sin kita tak boleh letak kat sini, ya, kita kena tulis tinggi sikit. Naik, turun, turun, kemudian buat dia punya taring kecil dia. Okey, kita boleh mula buat Sin. Tipis. Okey, huruf Sin. Dan kita akan buat huruf Shin. Sini. Turun bawah. Shin. Okey, huruf Shin 3 titik. Ingat kalau rekaah ni titik dia kalau 3 macam ni. Okey. Baik, kemudian huruf Sod. Ra, Zai, Sin, Shin, Sod. Huruf Sod. Huruf Sod pun sama ya, mangkuk dia berada di atas garisan. Jadi kita kena buat dia tinggi sikit. Agak-agak kat sini. Okay, tarik. Kita buat dia punya mangkuk kecil. Ini sama macam huruf Shin. Okay, baik. Huruf Sod, kemudian huruf Dot. Naikkan. Kemudian turun. Okey, buat taring dia. Okey, mangkuk dia nipis. Okey, huruf Sod dan huruf Dot. Okey, start letak titik. Kemudian kita masuk huruf To. Sod, Dot, To. To dengan huruf Zo. Huruf To. Tarik. Okey, yang ni kita kena lukis. Macam tu. Okey. Lukis, kemudian kita buat dia punya tiang dia, iaitu huruf Alif. Okey, huruf To. Kemudian start buat huruf, seterusnya huruf Zo. Okey, berhenti. Kemudian kita buat dia punya ekor dia. Ekor dia, tiang dia menggunakan huruf Alif. Okey, huruf To dan huruf Zo. Okey. Ini kita boleh lukis. Nak warnakan dia. Okey, kemudian huruf Ain. To, Zo, Ain. Tarik ke kiri.
dalam anggaran 1 titik. Okey, kemudian tarik ke bawah. Okey, kemudian lajakkan setengah titik ke depan, turun. Belakang ni lajakkan dia setengah titik, nipis. Nipis dan kemudian buat melengkung tebal. Berhenti. Okey, berhenti, kemudian kita buat dia punya ekor dia. Huruf ain. Huruf ain, kemudian kita warnakan dulu. Huruf ain. Tarik ke kiri dalam anggaran 1 titik. Kemudian turun. Lajakkan dia setengah titik ke depan. Okey, kemudian tarik ke bawah. Pelan-pelan. Okey, sebab kita nak jaga bahagian ni yang nipis ya. Bahagian nipis ni kita kena jaga. Yang ni. Supaya dia tak jadi tebal kat situ. Okey, berhenti. Buat dia punya kepala. Ekor dia. Titik 1. Okey, satu lagi huruf Jawi ya, Ustaz tambah huruf Jawi satu lagi. Satu titik. Turun. Okey. Lebihkan setengah titik di belakang. Okey, nipis, pusing. Berhenti. Kemudian lukis. Macam tu. Okey, kemudian dia punya titik dia 3 titik di atas. Okey, siap. Okey, baik. Ini adalah pelajaran kita pada hari ini. Pada video kali ini, dan Ustaz harap perkongsian ini bermanfaat dan dapat membantu khususnya murid-murid tahun 5 ya, dan calon UPKK 2021. Itu yang Ustaz harapkan dapat membantu dan sedikit sebanyak dapat menjadi panduan untuk kamu dalam sesi pembelajaran PDPR lagi kita tahun ni kan. Jadi Ustaz harap video Ustaz ni dapat membantulah, dan apa yang penting kamu kena rajin berlatih ya. Kena rajin berlatih, kena banyak kali buat. Sekali tak buat, sekali tak jadi, bila buat tu biasalah ya. Kamu kena buat banyak kali. Sekurang-kurangnya satu huruf ni kamu kena buat 20 kali. Lebih 20 kali lagi bagus. Buat banyak-banyak ya. Kemudian semak dengan guru ya. Semak dengan guru masing-masing, insya-Allah. Ustaz yakin nanti tulisan kamu akan bertambah baik dan tulisan kamu akan bagus nanti, insya-Allah ya. Jadi Ustaz doakan kepada semua murid-murid dan semua penonton sentiasa dalam keadaan yang sihat, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada guru-guru hot yang menonton, mungkin ada guru-guru hot yang menonton video saya pelajaran hot rikaah, saya ucapkan terima kasih. Dan saya mohon maaf banyak-banyak jika terdapat kekurangan daripada segi penerangan dan daripada segi penulisan saya mohon maaf banyak-banyak. Dan apa yang saya harapkan perkongsian ini dapat digunakanlah ya, dapat dimanfaatkan dan dapat membantu murid-murid, insya-Allah. Okey, kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Huruf fa sehinggalah huruf kita akan belajar huruf fa sehingga huruf ya, insya-Allah. Okey, kita berjumpa. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dan diberi kesihatan yang baik untuk kita teruskan pembelajaran kita, insya-Allah. Okey, kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.